Alhamdulillah seronok berbual bersama Nat dalam perjalanan dari Bandar Sebegawan dan sadar-sadar Lama lah. 2 sampai sudah jam. tapi sampai sudah ke daerah Belait untuk menyapa. Lebih istimewanya saya dapat menyapa rakan kita nenek yang Betul. jarang sudah kami berjumpa dengan kita bersama dengan Madini. Assalamualaikum, apa kabarnya Madini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja. Bagaimana pula dengan Dini dan juga Nadir? Nampak ceria saja pada pagi ini. Oh, kami mestilah ceria. Manatah lagi gabungannya bersama dengan Madini kan pada pagi ini. Betul. Rasanya mungkin ada sedikit matching warna baju kita Madini pagi ini. Cantik sekali ya baju yang dikenakan. Apapun Madini, sebenarnya Dini dan saya sebentar tadi bercerita berkenaan dengan pengalaman pribadi, memori-memori bersama dengan guru. Jadi Nat pasti percaya Madini ada mungkin pengalaman yang lucu, pengalaman yang manis bersama dengan guru tersayang. Apakah dia kongsikanlah Madini? Ya, tentunya memang banyak pengalaman lah ya, kenangan bersama dengan guru-guru ini. Tapi apa yang saya ingat pada dulu kalanya kita suka berkongsi mengenai dengan apa yang kita lakukan sewaktu di rumah bersama guru-guru. Dan salah satu daripadanya saya pernah mengkongsikan kepada guru-guru yang saya suka menari. Saya suka menari lah pada masa kecil, suka menari sehingga saya dilantik sebagai guru sebagai seorang koreografer untuk guru-guru itu sendiri. Itulah salah satu kenangan yang memang tidak sangka lah ya. Menari-nari di rumah, tahu-tahu mengajar guru menari di sekolah dulu untuk membuat persembahan. Okey, mungkin kita ni Allah kalaupun kita dapat melihat Madini menari. Betul Tapi lah, Kak. kalau Nat sendiri akui Madini memang handal menari. Sebab kalau kita berkumpul sebagai rakan-rakan kan, Madini ni memang bakatnya menari lah. Sampai ke besar pun pandai menari kan. Ya, guru adalah guru kecil lah. Guru kecil, Guru kecil. comel. Comel lah masa tu Madini rasanya mengajar orang menari Madini. Tidak dapat bayangkan lah yang kecil mengajar kepada yang besar macam Dini dan juga Nadira. Nantilah kita membuat persembahan sendiri-sendiri ya. Tapi tidak payah, Sendiri-sendiri. tapi tidak payah ditekankan Madini, tekankan apa kepada yang besar Tina Dini dan Nadirahnya. Ditekankannya lagi. Tidak payah Madini. Mau je. Nanti tadi cerita. Okey, Madini, terima kasih berkongsikan pengalaman sangat lucu. Mesti comel. Betul Nanti lah. Nat ingin melihatlah gambar Madini waktu kecil. Lepas tu bayangkan bagaimana anak kecil ini mengajar guru-guru yang besar menari. Okey, Saya Madini? terbayang Nat. 1, 2, 3. Lating-lating dia Kena. orang. Okey, Madini, terus saja kami serahkan. Pastinya banyak perkongsian dan maklumat daripada daerah Belait. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi Lintas Langsung yang kami bawakan dari daerah Belait ya. Dan sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang hujan juga ya. Namun apa yang diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati dalam apa saja perancangan yang dilakukan untuk hari ini ya. Dan alhamdulillah ya, pada pagi ini kita akan bawakan satu segmen wawancara yang mana pada pagi ini kita menjemput tetamu jemputan kita dan kita akan mendengarkan satu topik itu mengenai dengan budi dan jasa guru ya, bersempena dengan Hari Guru 2024 dan tetamu kita hari ini Yang Mulia Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak merupakan konsultasi perundingan Brunei Darussalamnya dan beliau pun sudah bersama kita di studio pada pagi ini dan kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan pada pagi ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam keadaannya sihat ya alhamdulillah. Dan Tuan ya, untuk hari ini kita ni akan mendengarkan mengenai dengan satu topik yang berkaitan dengan pengiktirafan dan penghargaan iaitu mengenai dengan budi dan jasa guru ya. Jadi Tuan mungkin kongsikan apakah maksud ataupun erti pengiktirafan dan penghargaan pada guru-guru ini Ya, Tuan. terima kasih Silakan. banyak. Yang sebenarnya bila kita berkatakan mengenai pengiktirafan dan penghargaan itu dalam bahasa Inggrisnya recognition. Recognition ini artinya pengiktirafan dan penghargaan. Pengiktirafan maksudnya adalah menerima atau mengakui dan penghargaan adalah penghormatan. Artinya kita menerima ilmu yang disumbangkan diajar oleh guru-guru itu sebagai satu perkara yang amat mustahak dan berguna kepada masyarakat
yang kita hormati, yang kita sanjungi, bahawa kerana ilmu yang disampaikan oleh guru-guru itulah menyebabkan kita dapat membina diri kita, dapat membina masyarakat kita, dan dapat membina negara dan warga negara dan warga negara kita. Jadi artinya bahawa penginterapan ada penerimaan dan juga penghargaan itu penghormatan. Artinya guru-guru layak menerima penghargaan ini ataupun penginterapan dengan penghargaan ini yang dipanggilkan dalam bahasa Inggris recognition itu ya. Alhamdulillah, kalau dilihat di sini pengiktirafan dan penghargaan ada dua maksud yang berbeza, iaitu penerimaan dan juga penghormatan. Dan guru-guru ini memang seharusnya diberikan penghormatan sepenuhnya mengenai dengan karya mereka sebagai salah seorang guru ya. Dan alhamdulillah, jadi mengapakah guru-guru perlu ada pengiktirafan dan penghargaan dari kita semua, tuan? Ya, terima kasih banyak. Yang sebenarnya recognition, pengiktirafan dan juga penghargaan ini amat penting pada guru-guru kerana ianya dapat menghidupkan, dapat menyegarkan, dapat menumbuhkan. Artinya semangat guru-guru. Selalunya guru-guru ini, guru-guru ada tiga. Pertama, dia mempunyai niat dan harapan. Artinya dia dengan adanya recognition atau dengan ada pengiktirafan dan penghargaan ini, dia boleh meningkatkan niatnya untuk melihat anak bangsanya terpelajar, berilmu dan beragama. Jadi artinya ini satu. Yang keduanya, dia dapat menyumbangkan pengorbanan dan inspirasinya. Yang ketiga, dia akan sentiasa berdoa. Mudah-mudahan segala-gala anak-anak didiknya atau warga negara kita sentiasa terpelajar, sentiasa berilmu dan juga beragama ini. Ini semuanya adalah daripada yaitu penginterapan dan juga penghargaan ini. Itulah sebabnya dia menghidupkan, dia menyegarkan, dia menumbuhkan semangat ini supaya lebih bernyala, lebih marak untuk bertugas dan untuk kata memberi sumbangan kepada anak bangsanya sendiri. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ia merupakan satu harapan daripada guru-guru itu sendiri. Dia mahu melihat anak muridnya berjaya pada akhirnya dengan segala pengorbanan yang dilakukan. Pasal itu memang sudah lahir perasaan bagi seorang guru atau mahu penuntutnya berjaya di suatu hari nanti. Alhamdulillah. Jadi bagaimanakah caranya supaya pengiktirafan dan penghargaan itu sentiasa bernilai dan berharga pada guru-guru yang telah berbudi dan berjasa pada kita semua? Ya, terima kasih banyak. Yang sebenarnya bila kita menyebutkan pada pengiktirafan dan penghargaan ini, pertama bila kita memberikan pengiktirafan dan penghargaan, pertama ialah mesti jujur. Kita mesti jujur memberikan penghargaan itu. Yang kedua, kita mesti ikhlas. Yang ketiga, mesti benar. Artinya bukan hanya omong-omong kosong, hanya kata-kata tapi tidak ada. Ini artinya kita guru-guru, artinya penghargaan dan pengiktirafan ini benar-benar dapat berharga dan bernilai pada guru-guru yang menerima. Itu pertama jujur, kedua ikhlas, yang ketiga tadi benar. Oleh sebab itu, mesti kata kita tidak boleh membebankan Kementerian Pendidikan sahaja yang menjalankan hari guru. Tetapi patutnya kita mesti kata kampung-kampung yang ada kemampuan, mukim-mukim yang ada kemampuan, syarikat-syarikat yang ada kemampuan, individu-individu yang mempunyai kemampuan dan kebolehan untuk mengadakan hari guru supaya hari guru itu ataupun majlis guru itu dapat dirasai oleh sebuah guru sama dia sudah tidak bertugas atau sama dia besar, sudah tua, sudah miskin, atau guru yang ada sekarang. Oleh sebab itu, nilai penghargaan dan pengiktirafan dan penghargaan ini artinya berharga bukan hanya Kementerian Pendidikan, tetapi juga semuanya kita di negara ini dapat merayakan, dapat menghargai, dapat menghormati guru-guru yang telah berjasa kepada pembangunan negara kita. Oleh sebab itu dalam bahasa falsafahnya, nadi penggerak pertama, nadi penggerak utama untuk kemajuan negara ialah ilmu. Datangnya ilmu itu dari guru-guru. Betul. Ya. Jadi kalau didengar juga tadi ya, bukan saja disambut melalui dengan pihak-pihak yang tertentu. Jadi boleh juga disambut dengan mana-mana pihak yang berkemampuan untuk memberikan pengiktirafan dan juga penghormatan kepada guru-guru yang telah berjasa. Dan ini juga merupakan salah satu majlis yang memberikan ucapan terima kasih kepada guru-guru antara satu dan yang juga kita dengar tadi pada hujungnya
yang Tuan katakan mengenai dengan menghargai mereka ni bukan saja berdasarkan penilaian daripada kementerian-kementerian yang diberikan, malah orang-orang dari mukim juga dari kampung ataupun mungkin rakan-rakan juga yang boleh dapat memberikan sokongan padu kepada guru-guru dan juga memberikan ucapan terima kasih kepada mereka sebagai menghargai perasaan mereka, karya mereka. Alhamdulillah. Jadi guru-guru bagaimanakah yang benar-benar layak dan sesuai untuk diberikan pengiktirafan dan penghargaan ini, Tuan? Terima kasih banyak. Guru-guru yang layak menerima penghargaan, pengiktirafan dan penghargaan. Saya rasakan semua guru-guru. Semua guru-guru yang telah menyumbangkan ilmunya, yang telah menyampaikan ilmunya pada warga negara kita secara jujur, secara ikhlas. Ini guru-guru ini sebenarnya, kalau sekiranya guru-guru itu mempunyai 3 matlamat ini, kekal dalam jiwa sanubarinya. Pertama ialah iaitu dia mempunyai niat dan harapan. Harapannya, niatnya ialah untuk melihat anak bangsanya iaitu terpelajar, berilmu dan beragama. Itu dia pertama. Yang kedua, kalau guru-guru itu masih lagi menyimpan rasa pengorbanan, dia tidak mengira masa, tidak mengira wang ringgitnya, dia berkorban untuk kejayaan anak bangsanya. Dan ketiga ialah iaitu guru-guru yang sentiasa berdoa untuk mencapai untuk anak-anak yang belajar ini ataupun warga negaranya, supaya anak-anak warga negara ini mencapai pada iaitu supaya mereka jadi warga pekerja, warga terpelajar yang berilmu dan juga beragama. Inilah artinya guru-guru yang mempunyai niat yang kekal ini, ia tidak akan mereka adalah orang-orang yang layak, guru-guru yang layak menerima penghargaan dan juga pengiktirafan ini. Artinya saya rasakan di negara kita semua guru-guru menyimpan satu niat, yaitu mau melihat anak-anak bangsa kita terpelajar, berilmu dan juga beragama. Semua guru-guru. Jadi artinya orang yang layak, semua guru-guru kalau dia menyimpan masih 3 ini. Ya, itu dia. Yang apa yang saya suka dengar mengenai dengan antara 3 ni, iaitu niat, iaitu apa saja pekerjaan yang kita mulakan mesti bermula dengan niat. Pastikan niat yang betul. Jadi kalau sudah kita dimulakan dengan niat yang betul, ia akan melahirkan rasa keikhlasan. Walaupun mengeluarkan wang untuk orang memberikan anak bangsa atau berjaya. Jadi dari bermula pada dasar niat atau orang kita ni dia berkira, ia mau anak bangsa tu berjaya suatu hari nanti. Atau ada permulaan niat yang utama. Alhamdulillah. Jadi mengapakah pengiktirafan dan penghargaan itu terlalu penting pada guru-guru yang berbudi dan berjasa pada anak bangsa ini? Terima kasih banyak. Yang sebenarnya kalau kita sebut bahawa ilmu adalah pelita hidup, artinya pelita memerlukan minyak. Suluh memerlukan damar untuk bercahaya dan marak dan bercahaya. Guru-guru juga untuk dia bercahaya, untuk dia sentiasa berkorban, untuk berniat yang baik, untuk melihat anak bangsanya, iaitu terpelajar, berilmu dan beragama, dia mesti ada recognition, mesti ada pengiktirafan dan penghargaan. Oleh sebab itu, kalau kita nak menjadikan guru-guru sama dia besar atau tidak, artinya ini penghargaan ini, itu pengiktirafan dan penghargaan ini perlu benar. Sebab apa? Seperti mana ketika katakan tadi, kalau pelita memerlukan minyak, suluh memerlukan damar, maka guru-guru juga memerlukan iaitu pengiktirafan dan penghargaan ini. Namun demikian bahawa pengiktirafan dan penghargaan ini perlulah jujur, perlulah ikhlas dan perlu didengar, perlu benar. Oleh sebab itu, guru-guru sama dia besar atau tidak besar, dia sebenarnya melihat recognition ini atau pengiktirafan dan penghargaan ini perlunya didengar, perlunya dilihat dan perlunya dirasa oleh guru-guru supaya penghargaan dan pengiktirafan itu sebagai satu perkara yang benar-benar bernilai dan berharga pada jiwa dan juga guru-guru yang ada. Itu dia. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan arti pengiktirafan dan penghargaan kepada guru-guru ini secara profesional. Bagaimana itu? Secara profesional. Kalau kita mengatakan bahawa secara profesional ini segala-gala di mana-mana pun kita melihat
setiap orang guru di negara-negara di mana pun, terutama kita negara kita yang pun, alhamdulillah kita ada hari guru setiap Betul. hari, setiap tahun kita ada hari guru. Ini adalah satu penilaian yang begitu-begitu penting. Jadi guru-guru yang secara profesional ini sebenarnya recognition ataupun pengiktirafan dan juga penghargaan itu pertama ialah kita memberikan penghargaan dan pengiktirafan itu jujur, tidak ada udang sebalik batu, tidak ada sebab-sebab yang tertentu di belakangnya. Yang kedua mesti ikhlas. Artinya yang itu pengiktirafan dan penghargaan itu kita beri dengan hati kita, dengan saudara mara kita. Penghargaan daripada rasa kita terhutang budi kepada guru-guru yang telah menyumbangkan ilmunya, yang telah memberikan ilmunya, yang menyebabkan kita dapat membina diri kita, dapat membina keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Jadi ini, oleh sebab itu saya katakan secara profesional, yang pertama mesti jujur, yang kedua mesti ikhlas, yang ketiga mesti benar, supaya dapat dilihat dan dengar, dapat dilihat dan dapat dirasa oleh guru-guru bahawa itu adalah penghargaan untuk mereka, untuk guru-guru, sama dia bersara atau tidak. Ya. Jadi ada 3 ya, jujur, benar dan ikhlas pada setiap guru itu, dan merekalah yang layak dapat terima penghargaan dan juga pengiktirafan. Jadi tuan, mengapakah ada dari kita merasa malu ataupun segan ataupun ni orang kata ni bahasa kasarnya kedekut untuk memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada guru-guru yang telah berbudi dan berjasa ini, tuan? Ini memang ada juga bisa kata ada individu ataupun masyarakat kita segelintirnya yang kurang tidak mau menghargai, tidak mau menghargai atau memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru-guru. Ini adalah salah satu daripada perkara-perkara yang kita bisa kata mengkali dia tidak faham. Yang kedua dia tidak tahu. Yang ketiga dia tidak bisa kata tahu gunanya, faham gunanya bahawa penghargaan dan pengiktirafan ini sebenarnya untuk menyeram, untuk menyuburkan, untuk menyegarkan iaitu semangat guru-guru itu. Oleh sebab itu saya rasakan rugilah dia. So dalam bahasa Sanskrit yang disebutkan sebagai iaitu amantram asharam nasri. Itu artinya orang-orang yang senantiasa menghormati guru-gurunya dan ibu bapaknya, hidupnya bercahaya di bumi dan bercahaya di langit. Artinya besar penghargaannya, besar untungnya bagi orang-orang yang menghargai guru-gurunya, termasuk ibu bapaknya, ibu bapak dan guru-gurunya. Orang-orang inilah hidupnya bercahaya di bumi dan bercahaya di langit. Artinya kita menghormati kepada ibu bapa dan guru-guru kita, raja kita, pemimpin negara kita. Inilah satu keuntungan. Artinya orang-orang yang tidak mau menghargai atau memberi penghargaan, pengiktirafan pada guru-guru, rugilah hidupnya. Itu Betul. Kalau kita lihat di sini juga menghargai guru-guru dan juga ibu bapa. Ibu bapa merupakan guru pertama. Guru pertama kita ni, dan seterusnya di sekolah kita ada guru-guru. Jadi menghargai mereka ini merupakan salah satunya orang perasaan kita ni mesti menghargai mereka, kerana kalau kita tidak menghargai mereka ada merupakan salah satu kerugian pada kita ni, kerana ilmu itu harus diterap kepada setiap individu, kerana ilmu sendiri itu akan membina kita ni sendiri, membina disiplin dan juga untuk bangsawan dan juga untuk negara juga. Alhamdulillah. Dan untuk yang terakhir tuan, apakah komen ataupun pendapat tuan mengenai dengan memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru-guru yang sudah tiada tuan? Terima kasih banyak. Kalau guru-guru misalnya kata, kalau guru-guru yang sudah tiada, tentulah susah nak memberikan pengiktirafan untuk memberi penghargaan kerana tidak ada lagi. Oleh sebab itu ada dua secara profesionalnya. Pertama ialah dikenangnya ataupun diingatkannya. Oleh sebab itu ada majlis-majlis yang tertentu. Ada dibacakan kenangan-kenangan kejayaan dan juga jasa-jasa guru-guru yang telah tiada. Kita tidak boleh melupakan. Misal kata di negara kita, orang yang pertama dihantar ke SITC ialah Datuk Marshal Maun. Tahun 1932 bersama dengan Tuan Haji Basir Taha. Orang dua ini selalu dikenang-kenang di negara kita. Kerana apa? Mereka ini adalah pemuka jalan ilmu yang mereka dihantar ke Malaya pada itu, iaitu 1932. Jadi artinya kenangan kita dan juga peringatan kita kepada mereka masih dikenang. Artinya jasa itu tidak akan padam, tidak akan hilang walaupun umur kita berubah atau tahun kita berubah. Yang kedua ialah melalui doa.
Artinya doa ini adalah doa yang kita adakan untuk guru-guru yang telah ada kerana kita menghargai dengan jasa dan budi mereka. Dengan doa ini kita mengharapkan mudahan roh-roh mereka ditempatkan pada orang-orang yang saleh lagi beriman dan menjadi ahli surga. Inilah harapan kita sebagai orang yang pernah belajar, orang yang mendapat ilmu daripada guru. Ini perkara yang penting, bukan hanya kepada guru-guru tetapi kepada ibu bapa kita juga. Kerana ini ibu bapa kita adalah guru pertama dalam membesarkan kita, dan guru-guru yang ada dalam kelas kita, dalam kuliah kita, itulah guru-guru yang memberi ilmu. Oleh sebab itu kita hargai ibu bapa kerana iaitu asuhannya. Betul. Kerana hargai kepada guru-guru kerana ilmunya. Itu Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan terima kasih Tuan atas perkongsiannya dalam mengongsikan satu topik yang cukup menarik, membuka hati dan juga minda penonton untuk hari ini, iaitu mengenai dengan budi dan jasa guru. Ribuan terima kasih kami ucapkan Tuan. Ya. Alhamdulillah.